Nabi SAW bersabda, "Innallaha yab'asu li hazihil ummah." Allah akan datangkan pada umat ini setiap 100 tahun man yujaddidu laha dinaha, yang akan mengembalikan kegemilangan Islam, yakni mujaddid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammad as-sadiqil wa'adil amin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh, ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta atahul yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qaulullah subhanahu wa ta'ala fi suratil Maidah. Bismillahirrahmanirrahim. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahuda walladzina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lilladzina amanu alladzina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah pada ayat yang ke-82 yang bermaksud, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati manusia yang paling keras sekali permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan demi sesungguhnya engkau akan dapati orang-orang yang dekat sekali kasih mesranya kepada orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata bahawa kami ini ialah orang-orang Nasrani. Yang demikian itu disebabkan ada di antara mereka pendeta-pendeta dan ahli-ahli ibadah, dan kerana mereka pula tidak berlaku sombong. Surah Al-Maidah ayat yang ke-82. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, haddatsana Ahmad bin Salih, haddatsana Asad bin Musa, haddatsana Muawiyah bin Salih, haddatsani Damrah anna ibnu Rughbin al-Iyadi haddatsahu nazala alayya Abdullah ibn Hawalah al-Azdi faqala li ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam linaghnama ala aqdamina faraja'na falam naghnam syai'an wa 'arrafa al-jahda fi wujuhina faqama fina faqala sallallahu alaihi wasallam Allahumma la takilhum ilayya fa'ad'ifa anhum wa la takilhum ila anfusihim fayu'jizu anha wa la takilhum ila an-nasi fayasta'siru alaihim thumma wada'a yadahu ala ra'si aw qala ala hamati thumma qala ya ibn Hawalah idza ra'aital khilafata qad nazalat ardal muqaddasah faqad danatil zalazil wal balabil wal umurul 'izam
wasa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadi hazihi min ra'sik. Diriwayatkan daripada Imam Abu Dawud. Kami diberitahu oleh Ahmad bin Saleh, yang diberitahu oleh Asad bin Musa, yang diberitahu oleh Muawiyah bin Saleh, yang memberitahu saya bahawa Ibnu Ruqbah Al-Iyadi mengisahkan kepada saya, ia berkata, Abdullah bin Hawalah Al-Azdi datang kepadaku dan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan kami untuk menjarah dengan harapan mendapatkan harta rampasan. Tetapi kami kembali tanpa berhasil mendapatkan apa pun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kelelahan yang terpancar di wajah kami, lalu berdiri di tengah-tengah kami dan berdoa, Ya Allah, janganlah Engkau menimpakan beban kepada mereka yang mereka tidak sanggup memikulnya, dan janganlah Engkau menimpakan beban kepada diri mereka sendiri sehingga mereka menjadi lemah, dan janganlah Engkau menyerahkan mereka kepada orang-orang lain sehingga orang lain akan memanfaatkan mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas kepalaku, lalu ia berkata, Wahai Ibnu Hawalah, ketika kamu melihat khilafah telah turun ke Baitul Maqdis, maka saat itu akan mendekat gempa bumi, bencana besar dan masalah besar. Pada hari itu saat kiamat akan lebih dekat bagi manusia dari jarak di antara tanganku dan kepalamu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulul Karim. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah di kesempatan waktu yang diizinkan oleh Allah dapat sama-sama kita meluangkan sedikit masa pada malam ini dengan kita mengambil beberapa pelajaran dan pengajaran, sama ada melalui ayat-ayat Al-Quran yang dibaca atau melalui hadis-hadis Nabi SAW, di mana pada hari ini kita akan membicarakan tentang kebangkitan khilafah. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdahulu kita telah menyatakan bahawa manusia yang hidup di dalam dunia ini akan dipimpin oleh 4 generasi. Generasi yang pertama disebut sebagai nubuwah, yakni nabi-nabi yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memimpin umat manusia. Bermula daripada Nabi Allah Adam alaihi salam sampailah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disebut generasi yang pertama adalah generasi nubuwah. Ketika itu semua pusat-pusat pentadbiran dan perjalanan hidup merujuk kepada rasul-rasul yang telah diutuskan oleh Allah kepada umat manusia. Apabila wafatnya Nabi SAW, maka generasi kedua memimpin manusia, iaitu khilafah. Khilafah ini ada beberapa cabang daripada cabang khilafah. Yang pertama disebut Khulafa Ar-Rashidin atau Khalifah Rasulullah, yakni bermula daripada Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apabila Sayyidina Ali mati dibunuh, maka khilafah jatuh di tangan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Khilafah Hasan bin Ali tidak lama, hanya 7 bulan,
yakni pada tahun 661 Masihi. Pemerintahan khilafah di tangan Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. 7 bulan. Kemudian diserahkan khilafah ini kepada khilafah Umayyah. Khilafah Umayyin disebut dalam bahasa Arab, yakni kerajaan khilafah Umayyah yang bertapak di Damsyik, Syria. Daripada tahun 661 sehingga 750 Masihi. Kemudian diserahkan kepada khilafah Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 Masihi sehinggalah 1258 Masihi. Kemudian diserahkan kepada khilafah Abbasiyah di Qahirah, yakni di Mesir. Juga berlangsung pada tahun 1961 sehingga 1261 sehingga 1517 Masihi. Kemudian selepas itu diserahkan kepada khilafah Utsmaniyah di Turki, yakni pada tahun 1517 hingga 1924 atau 1924 Masihi. 1924 Masihi tamat sepenuhnya pemerintahan khilafah Utsmaniyah. Istilah kita gulung tikar. Sebelum tu khilafah-khilafah dah mula dijatuhkan oleh orang Islam yang berkomplot dengan orang kafir untuk menjatuhkan khilafah Utsmaniyah. Jadi sepenuhnya khilafah Utsmaniyah tamat pada tahun 1924. Kemudian masuklah generasi ketiga memimpin manusia, yakni pemimpin-pemimpin yang diangkat oleh orang ramai, yakni rakyat jelata mengikut sistem pilihan raya. Sampailah kepada kita hari ini. Maka ini adalah generasi yang ketiga. Dan kalau merujuk di dalam hadis-hadis Nabi SAW, generasi ketiga ni lah paling teruk. Paling teruk. Pengkhianatan, kekejaman, kezaliman, tidak ada sifat peduli sesama insan, dia berlaku pada zaman ini. Dan selepas ini akan kembali tampuk pemerintahan khilafah, yakni dipimpin oleh generasi keempat, yakni di bawah pemerintahan Imam Al-Mahdi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mukaddimah kita nak sebut dulu tentang khilafah akan kembali. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya orang atau umat manusia sangat-sangat memerlukan sistem khilafah. Sangat perlu. Kerana melihat ketidakstabilan dan tidak adanya keadilan dalam sistem dunia pada hari ini. Hari ini dunia, undang-undang, sistem yang ada tidak berlaku adil. Seolah-olah orang ramai sedang mengharapkan sesuatu daripada khilafah yang akan muncul. Sebab bila balik kepada sistem khilafah, panduannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dia tidak merujuk kepada akal manusia semata-mata. Bukti dunia pada hari ini tidak berlaku adil, yakni saudara-saudara Islam kita dibunuh beramai-ramai tanpa ada pembelaan. Sejak zaman berzaman. Bagaimana pembunuhan orang Islam di Andalusia beramai-ramai, tak dapat pembelaan. Sebelum terjadinya perang di Palestin pada hari ini, Rohingya tak dapat tempat yang seadilnya dan tidak dapat pembelaan dalam undang-undang dunia. Bahkan saudara kita yang dibantai pada hari ini di bumi Palestin pun tak ada pembelaan daripada undang-undang agama. Undang-undang dunia hari ini dia tidak berlaku adil.
Mungkin kita rasa, Ustaz, dunia hari ini berlaku adil. Adil mananya? Kalau kita balik kepada jenayah-jenayah yang berlaku, tak dibawa kepada muka pengadilan. Lagi-lagi, attack mereka adalah agama Islam. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Pengajian kita yang lepas, kita dah bagi tahu. Menurut kajian saya kaji, menyelidik apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang ada di dalam hadis Nabi SAW, dan apa yang ada dalam sejarah Islam. Saya bukan ahli pengkaji, tapi saya daripada dulu memang saya minat untuk mengkaji. Saya tahu sikit sebanyak perjalanan apa yang berlaku dalam dunia ni. Sebelum tuan-tuan nak kata kumpulan Hamas adalah teroris, tuan-tuan kena kenal dulu siapa Hamas. Kerana hari ini sudah melampau tahapnya. Kalau orang kafir kata Islam tu teroris, okey lagi. Tapi lebih malang Islam berkata saudara sesama Islamnya adalah teroris, tanpa menyuruh ataupun tanpa menyelidik dengan betul, tanpa mengambil tahu apa yang berlaku. Seolah-olah dunia pada hari ini bukan sekadar pemerintahan yang ada, bahkan orang Islam pun jadi hanyut, tidak berlaku adil terhadap saudara sesama Islam. Saya dah bagi tahu dalam pengajian kita yang lalu, 100 tahun berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis Israiliyat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, innallaha yab'asu li hazihil ummah, Allah akan datangkan pada umat ini setiap 100 tahun man yujaddidu laha dinaha, yang akan mengembalikan kegemilangan Islam, yakni mujaddid. Setiap 100 tahun ada mujaddid yang akan kembali mengembalikan sistem kegemilangan Islam. Maksudnya, ini yang dinanti-nantikan oleh orang Islam. Tuan-tuan, kiraan 100, tuan-tuan dah kira ke belum? Tuan-tuan tak pernah ambil tahu, tiba-tiba tuan-tuan kata Palestin, kumpulan Hamas ni teroris, jahat. Tuan-tuan tak pernah tanya pun khabar mereka apa jadi pada hari ni. Tiba-tiba kita kata Hamas ni, dia tahu dia tak boleh lawan Israel, dia pergi bantai Israel. Tuan-tuan tahu tak cerita sebenar macam mana ni? Kecewa sebagai seorang Islam. Ada di kalangan orang Islam yang mulut dia celupa, dia tak tahu pun tentang apa yang berlaku kepada saudaranya di sana. Semua ini apa punca dia, tuan-tuan? Puncanya terjadi jatuhnya, tumbangnya Khilafah Utsmaniyah di Turki. Di malam ni kita nak kenal siapa Hamas. Bukan saya kumpulan Hamas, tuan-tuan jangan salah faham, kan? Saya mengkaji, tuan patutnya tuan-tuan berterima kasih dah, kan? Dah kita kaji, dia kata ustaz tak betul pula, kan? Kalau tak betul kau kaji sendiri. Tuan-tuan, Hamas ni mana datang, saya nak sebut pada tuan-tuan. Bila jatuh Khilafah Utsmaniyah saya sebut tadi, 1924. Zaman sekarang mudah dah. Tuan-tuan kalau tak jumpa kitab, type dalam Google pun dah jumpa. Khilafah Utsmaniyah tumbang pada tahun 1924. Pada ketika mana jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, kuasa dunia dipegang oleh musuh-musuh Allah, dipegang oleh orang kafir. Sampai hari ini dunia hari ini bukan diperintah oleh orang Islam. Sebab tu tak ada kestabilan dalam undang-undang. Undang-undang yang ada pun jadi berat sebelah. Undang-undang yang ada pun yang batil, yang salah seolah-olah diolah menjadi benar, dan yang benar itu diolah menjadi salah. Ini hak ada hari ini. Yang betul semua rasa macam tak betul. Yang tak betul itulah yang paling betul. Itulah yang dicanang-canangkan. Itulah yang diperjuangkan. Di mana meletaknya keadilan kita kalau kita baca tentang keadilan ini? Tuan-tuan, selepas jatuhnya Khilafah Utsmaniyah, berlaku peristiwa Nakbah. Bila mana khilafah dah tak ada memerintah orang Islam, seolah-olah pada ketika itu orang Islam hidup badan tak ada kepala. Sampai hari ini
Apa maksud badan tak ada kepala? Tak ada pemimpin, tak ada ketua, tak ada ketua yang boleh kita bergantung harap kepada dia. Tak ada orang yang boleh bawa kita ke muka pengadilan. Tak ada orang yang nak membela saudara kita di Palestin maupun negara-negara Arab. Terang sikit lah, dia bukan marah, dia bagi semangat. Dia kata. Kecewa bila kita dengar daripada mulut orang Islam, Hamas ni jahat. Tuan-tuan, ketika mana khilafah Osmaniyah tumbang di Turki, orang Islam hidup tak ada kepala, tuan-tuan. Maksudnya ibarat badan tak ada kepala. Ketika itu berlaku peristiwa Nakbah pada tahun 1948. Selepas jatuh khilafah Osmaniyah, dalam beberapa tempoh berlaku peristiwa Nakbah. Tahu tak Nakbah tu apa? Kita ni tahu intifada Nakbah, apa makna dia? Intifada tu apa? Nakbah tu apa? Peristiwa Nakbah ni adalah peristiwa pahit yang ditelan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Pembunuhan orang Islam beramai-ramai pada tahun itu amat mengecewakan negara-negara pemimpin-pemimpin Islam. Diam seribu bahasa, seolah-olah sudah mendapat habuannya dan tak ada suara untuk membela Palestin, sehingga wanita-wanita yang hamil dibunuh, kanak-kanak dibunuh, menjadi attack pada tahun 1948. Peristiwa Nakbah, orang Islam dibunuh beramai-ramai, tanah bumi Palestin diratah satu persatu sampai hari ini semakin kecil kedudukan mereka. Kita masuk sejarah sikit, tak ada masalah. Sebab dia nak baca hadis ni, kita tak sabar tunggu khilafah ni. Saya risau bila kita tunggu khilafah datang, tiba-tiba dunia kata khilafah teroris. Tuan-tuan nak kata apa? Bila khilafah datang, sebab ukuran saya 100 tahun ni tahun depan, tuan-tuan. Tahun depan, tahun 2024. Ada siapa yang lahir 1924 kat sini? Tolak tahun depan 2024. Berapa umur dia? 100 tahun. So tahun depan akan ada kebangkitan Islam. Belum lagi nampak kebangkitan Islam tahun depan, sudah ada dah kita nampak pada hari ini di bumi Palestin. Tanda dia apa? Tanda dekat dah ni. Jadi ada orang mari jumpa saya, Ustaz, 2024 ni saya tak sabar. Pasal apa? Imam Mahdi akan muncul. Saya kata Imam Mahdi tak muncul. Tak ada satu hadis yang sahih pun berkata Imam Mahdi akan muncul 2024. Ada hadis-hadis tentang Imam Mahdi, kebanyakannya dhaif. Yang paling kuat hanya sampai pada darjat hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Yang lain semua dhaif. So apa yang saya boleh simpulkan, tahun 2024 mungkin munculnya Imam Mahdi, mungkin tidak. Dua, kita bagi dua-dua sekali. Mungkin ya, mungkin tidak. Kita tak tahu. Tapi kalau muncul, waktu tu kan sekarang ni Eropah, mereka syarikat, orang kafir memegang kuasa dunia. Dia letak dalam senarai Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi adalah teroris. Tuan-tuan nak ikut macam hari ni? Yang kita boleh kata Hamas ni jahat sebab dia ada dalam senarai. Hamas adalah teroris. Tuan-tuan kena sedar, bukan Hamas sahaja teroris. Islam dalam dunia adalah teroris. Itu yang digelar oleh musuh-musuh Allah sampai hari ini. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku di Palestin, perang. Dia attack mana? Dia attack Gaza. Kenapa Gaza? Ni saya nak masuk ni. Pasal supaya kita tahu sikit sebanyak. Jangan buta sangat. Lepas tu melulu cakap ikut dan je. Kecewa. Dah lah tak berkaji, dah lah tak menyelidik, tiba-tiba sedap, oh dia ni teroris. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kuat suara tak apa, memang bagi semangat. Kuliah saya sebelum ni pun memang kuat. Bukan marah tuan-tuan, jangan risau. Apa yang saya nak sebut tuan-tuan, selepas peristiwa Nakbah 1949, Israel telah mengisytiharkan mereka adalah sebuah negara merdeka. Bila? Setelah tanah-tanah orang Islam diratah, nyawa orang Islam dibunuh beramai-ramai. Ini waktu tu mereka dah rasa hebat. Dunia Islam pada waktu tu bersuara kecil sangat mulut dia. Seolah-olah berat. Belah ni ada bangunan, belah ni ada duit, belah ni ada emas, belah ni ada macam-macam barang dunia.
Sebab ada orang kata, Ustaz, Hamas ni Wahabi lah Ustaz. Tuan, dia main cerita Wahabi, ikut dah dia aja. Kalau kita nak kata Hamas ni sunnah, Sunni, kan? Hamas, kalau kita kata Hamas ni Sunni. Tuan-tuan, hari ni Palestin kena bantai. Siapa yang bela? Negara mana yang bela Palestin hari ni? Mana negara Sunni? Negara Sunni pada hari ni seolah-olah dibuai dengan mimpi dunia. Kemaruk dengan cintakan dunia. Sama ada Mesirnya, Jordannya, Saudinya, hatta negara kita. Mana negara Sunni yang mempertahankan Palestin, yang membantu Gaza, yang membantu kumpulan Hamas? Hanya golongan Syiah, Iran Syiah, Lubnan Syiah, Yaman Houthi Syiah. Mana Sunni? Kalau nak main yang itu, mana bagi Sunni? Tidak. Sedap sangat dengan dunia ni. Oh tuan-tuan, tak betul lah ni kalau main cakap macam tu. Lepas tu saya kata, tuan-tuan kena kenal dulu. Bukan saya nak tuduh siapa-siapa, tak ada. Saya nak sebut apa tuan-tuan? Bumi Palestin ini sudah diratah. Dan kita kena kenal, bumi Palestin pecah 3 blok. Ni bulan lepas kita dah sebut. 3 blok. 3 blok ni, kalau tuan tengok hari ni, tu yang ada. Blok pertama namanya Israel. Ini memang pure pendokong kuat ataupun orang Yahudi kuat. Israel ni memang pure lah penentang Islam. Dalam Quran pun Allah dah sebut Yahudi tak boleh bawa kawan. Sebab mereka adalah kaum yang paling kuat menentang Islam. Dalilnya ayat yang kita baca tadi. Allah Ta'ala sebut asyaddan nasi adawah. Mereka yang paling kuat menentang orang mukmin. Siapa Allah Ta'ala sebut? Yahudi. Paling kuat. Tuan-tuan nak lagi mana, memang dia akan tentang kita habis-habis. Selagi kita tak turut cara dia, selagi kita tak ambil peranan macam dia, tuan-tuan, dia cukup marah dengan kita. Dia tak akan senang dengan kita. Dia henyak kita cukup-cukup, tuan-tuan. Kita bagi lalu azan, insyaAllah. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbalik kita bumi Palestin. Bumi Palestin hari ini dia pecah 3 blok. Blok pertama namanya Israel. Blok yang kedua iaitu Jerusalem. Kawasan Jerusalem itu adalah kawasan orang Islam dengan orang Yahudi, orang Nasrani hidup sekali. Dan kawasan yang ketiga disebut sebagai blok yang ketiga ni dinamakan Gaza. Gaza blok ketiga. Yang dinamakan dalam istilah kita penjara dunia. Penjara dunia. Pasal apa? Sebab keliling Gaza ni semua tembok tinggi. Nak lari kat situ je. Selagi tak buka pintu sepadan, pusinglah kawasan tu je. Duduk dalam tu. Tuan-tuan, di antara 3 blok ni, kita tolak Yahudi. Pasal Yahudi dia musuh kita. Tinggal 2 blok. Tinggal 2 blok. Kerana kita dah sebut dalam ucapan ataupun pengajian kita yang lepas, apabila bangkitnya Imam Mahdi atau khilafah yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi, Imam Mahdi akan menuju ke Syam. Syam ni mana tuan-tuan? Syria, Jordan, Palestin, Lubnan. Ini adalah Syam. Satu ketika dahulu adalah Syam yang dipecah oleh musuh-musuh Islam. Dan disebut dalam hadis tersebut, ada tentera daripada Palestin yang akan bersama-sama Imam Mahdi memerangi orang Yahudi. Melalui hadis sahih Bukhari Muslim kita baca bulan lepas, di mana orang Yahudi akan dibunuh beramai-ramai. Dibunuh semuanya oleh orang Islam. Bila berlaku tu, waktu tu berlaku bila mana munculnya Imam Mahdi yang bersama-sama dengan tentera pembebasan atau tentera yang ada di bumi Palestin. Jadi kita tolak Yahudi tinggal 2 blok je. Blok Jerusalem dan juga blok Gaza. Paling mudah, yang memimpin di Jerusalem adalah kumpulan Fatah. Yang memimpin di kawasan Gaza adalah kumpulan Hamas. Gaza, tebing barat, ni kawasan ni, Gaza ni, semuanya Hamas pegang. Duduk di Jerusalem sana, ini kawasan dipegang oleh kumpulan Fatah. Agak-agak, tuan-tuan, siapa yang akan jadi tentera Imam Mahdi? Itu dulu kita nak sebut.
Kumpulan Fatah, kita kena sebut ya. Pada tahun 1987 berlaku intifada. Intifada pertama, yakni pemberontakan orang-orang Arab Palestin terhadap penduduk Israel yang mengambil tanah-tanah mereka di bumi Palestin. 1987 berlaku intifada. Waktu itulah pecah dua kumpulan ni. Sebab apa? Sebab pemberontakan orang kata warga negara Palestin ini atau kumpulan Arab ini terhadap Israel ini, mereka tak puas hati dengan mesej yang dibawa oleh Yasir Arafat. Kenapa? Kerana mereka hanya memperjuangkan kemerdekaan bumi Palestin. Maka di situ lahirlah kumpulan yang namanya Hamas. Pendekatan yang dibawa adalah pendekatan agama Islam dan pembebasan bumi Palestin. Berbeza dengan kumpulan Fatah tadi, di bawah Yasir Arafat, mereka hanya memperjuangkan kemerdekaan. Islam dia tak letak nombor satu. So kalau kita tengok hari ni, yang kena attack, peluru berpandu, peluru-peluru yang dihantar, sama ada di hospital Syifa'nya, sama ada di mana-mana sekolah-sekolah yang hari ini diletupkan, ramai orang yang meninggal dunia, ramai orang yang gugur syahid. Di mana tempat kawasan yang kena bantai teruk ni tuan-tuan? Gaza. Di kawasan Ramallah, di kawasan Jerusalem sana, dia hanya kawal masjid, tak bagi orang Islam masuk sembahyang. Dia guna bala tentera itu kawal supaya orang Islam jangan masuk Baitul Maqdis, jangan masuk Masjid Al-Aqsa. Tapi yang kena bantai peluru yang kita tengok, bayi-bayi yang mayatnya berkecai, begitu juga orang tua, begitu juga OKU yang cacat dibunuh, yang beribu ramai-ramai dibunuh dengan peluru berpandu. Di mana tempat dia? Gaza. Kenapa persoalannya dibantai dekat Gaza? Kerana Gaza itu pendukung dan pendekatannya adalah agama Islam. Sebab ada Islam, sebab tu kena bantai. Tak ada agama Islam, takkan kena bantai. Gaza ni dia attack, maksudnya bukan attack Gaza je, Islam. Sebab di sana blok pendukung kuat Islam. Lepas tu hospital Indonesia, sekolah-sekolah, masjid yang didirikan oleh rakyat Malaysia di bawah aman Palestin, habis berkecah. Pasal apa boleh jadi macam ni? Sebab Islam. Sebab Islam. Jadi tuan-tuan, boleh kita kata Hamas ni teroris? Itu soalannya. Ada siapa yang kata Hamas ni teroris? Tak puas. Ikut pendapat dia lah. Tapi sebelum nak kata Hamas ni teroris, tu sejarah sikit saya baca. Sikit je sejarah saya baca. Tak baca banyak-banyak. Sekejap tengok jam pula. Sikit je. Tuan-tuan, sebelum tuan-tuan nak kata Hamas ni teroris, tuan-tuan kena kaji bila dia lahir. Kumpulan Hamas ni wujud bila? 1987. Kenapa? Kerana tidak puas hati kepada pemberontakan Yasir Arafat, kerana dia bawa hanya meletakkan kemerdekaan bumi Palestin. Islam tak ada. Bukan tak ada, Islam jatuh nombor 3, nombor 4. Hak lebih kuat, kita nak bebaskan bumi Palestin. Melainkan Hamas, dia bangkit, pisahkan kumpulannya dengan Yasir Arafat, kerana dia meletakkan Islam itu ya'lu wala yu'la alaih. Islam paling dekat. Pendekatan agama Islam. Sebab apa Hamas bawa pendekatan Islam? Kena tahu juga. Sebab dunia sudah membuktikan, bila Islam berada di tampuk pemerintahan, semuanya aman. Yahudi, Nasrani, Majusi, tak kira siapa pun hidup di bawah pemerintahan Islam, aman, tak ada tekanan. Tetapi bila orang Islam berada di bawah kawasan kuasa musuh-musuh Allah, belum dijamin selamat sampai hari ini. Sejarah telah mengajar kita, di bawah pemerintahan Islam semua orang hidup aman. Tapi bila orang kafir memerintah, Islam belum tentu aman. Rohingya sampai hari ini siapa boleh bela? Palestin, kok kalau ada tuan-tuan yang hebat, pangkat tinggi, gaji besar, tuan-tuan, siapa boleh bela nasib saudara kita di Palestin? Hari ini berapa orang mati? Tak ada. Nak bagi tahu, undang-undang peraturan dunia pada hari ini sangat tidak stabil kerana tidak berpihak kepada Islam.
Ini yang mengecewakan. Muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya nak sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata khilafah akan bangkit menuju ke Baitul Maqdis. Dia akan menuju ke sana. So bila bangkitnya khilafah yang dibawa oleh Imam Al-Mahdi, apa yang akan terjadi selepas daripada tu? Nabi sebut umurul azam, akan berlaku gempa bumi, dan juga akan berlaku perkara besar yang akan berlaku. Umur ni perkara besar yang akan berlaku selepas kebangkitan khilafah. Persoalannya, kenapa bila bangkit khilafah Nabi sebut berlaku umurul azam, sesuatu yang dahsyat? Tuan-tuan kena sedar bahawa kita sudah hampir kepada 100 tahun. Maksudnya akan ada kebangkitan Islam. Bila ada kebangkitan Islam, tuan-tuan tengok musuh tidur ke dia berjaga? Hari ni Islam bangun sikit dah cantai. Islam bangun sikit dia cantai. Begitu Muammar Gaddafi dibunuh, begitu Saddam Hussein dibunuh. Pasal apa? Sebab hebat dan lantang bersuara tentang agama Islam di medan mesyuarat bangsa-bangsa Arab ni. Ni pemimpin-pemimpin yang lantang ni habis dah, mati dulu dah. Muammar Gaddafi habis mati, Saddam Hussein habis, selesai. Apa yang jadi? Penyesalan kepada rakyat Libya, penyesalan kepada orang Iraq. Kerana saya sendiri dah pernah sebut kepada tuan-tuan, jiran saya di Syria adalah orang Iraq. Saya bertanya, kaifa ahwal, bagaimana keadaan Islam yang ada di negara Iraq? Dia kata sangat mengecewakan. Pasal apa? Rupanya mereka jatuhkan Saddam, mengharapkan pemimpin yang lebih baik daripada Saddam. Rupa-rupanya yang naik lagi teruk daripada Saddam. Itu Nabi dah sebut. Nabi kata apa? Sebelum terjadi hari kiamat, orang Islam dia akan pilih satu orang pemimpin, kemudian dia akan bunuh pemimpin itu sebab tak puas hati. Nabi sebut. Berlaku. Bila tengok dah, di Libya pemimpin dibunuh, di Iraq pemimpin dibunuh. Sampai hari ini adakah Iraq aman? Belum aman. Kesan daripada apa? Kesan daripada sikap orang mukmin yang masih dibuai dengan dunia yang sangat seronok. Dia dapat tawaran itu, dapat ini, dapat besar, lumayan, habuan-habuan dunia dia dapat, dia tak peduli dah. Islam tak Islam, aku tak peduli dah. Ini bahaya ni. Maka tuan-tuan, bila ada kebangkitan Islam, kan orang tanya, ada apa dengan 2024? Kalau kan itu ada kadang ada orang jumpa saya tanya, Ustaz, ada apa dengan 2024? Saya kata pertama, kebangkitan Islam. Yang kedua, tuan-tuan kena standby duit, harga barang akan naik. Pandai-pandai je Ustaz, harga barang ini pakai ekonomi. Bukan. Saya tak nampak di situ. Saya kaji ke mana, tuan-tuan? Saya kaji bila ada kebangkitan Islam, akan ada kuat penentangnya. Islam ni bila dia bangun, akan ramai penentang dia. Maka akan terjadi perang besar, atau disebut sebagai perang akhir zaman. Bila? Kita tak tahu. Mungkin tahun depan, mungkin bila, kita tak tahu. Tapi saya katakan tadi berdasarkan kepada hadis 100 tahun, maksudnya dah dekat. Itu pun kajian saya menurut bila start daripada jatuhnya khilafah Osmaniyah pada tahun 1924. Itu je. Kalau tak betul, tak apalah. Bukan saya tak betul, saya kaji je. Betul kalau tuan-tuan tengok khilafah jatuh 1924, betul. Itu saya kira kat situ. Dan saya tengok ustaz-ustaz lain pun kira lebih kurang sama juga. 2024 titik dia. Ustaz Auni, ustaz apa lagi yang banyak tuan-tuan kenal kan? Ustaz Manis, ustaz apa lagi yang mengkaji dalam bidang master dia. Saya tak mengkaji dalam master tuan. Saya seronok. Memang daripada dulu memang suka kaji. Termasuk orang Melayu saya kaji tuan-tuan. Saya orang Melayu juga, tapi darah saya Melayu campur Cina. Mak saya orang Cina, bapa saya orang Melayu. Tuan-tuan beruntung sebagai orang Melayu. Pasal apa? Sebab bila rakyat Palestin menyeru, baru-baru ni saya tengok 2-3 hari lepas ada keluar dalam TikTok, media sosial, di mana anak kecil Palestin berkata tentera dari Malaysia adalah tentera dari neraka. Oi tuan-tuan, jangan buat main. Dia sebut macam tu, saya dah kaji dah sebelum tu. Sebab sebelum tu ada orang Palestin sebut, kami sedang menunggu tentera dari Malaysia untuk membebaskan bumi Palestin kami.
Maka bila dia sebut macam tu, saya masuk dalam kajian saya. Apa kelebihan orang Melayu sampai diseru namanya oleh orang Palestin? Rupanya Melayu ni memang hebat. Saya kaji kehebatan tuan-tuan dan saya kaji juga apa kelemahan tuan-tuan. Saya bukan kaji tang hebat aja, hak lemah pun kita masuk sekali, kan? Tak mana hebatnya orang Melayu ni? Pertama saya kaji orang Melayu ni hebat. Dia kalau pergi perang tak bawa senjata pun tak apa. Ni orang Melayu. Kuat ni orang Melayu ni? Bukan. Orang Melayu ni kehebatan dia adalah kepada pintarnya dia. Kepintaran. Sebab apa? Sebab saya tengok sejarah sebelum-sebelum ini, orang Melayu kalau pergi perang dia bawa kerih je. Betul? Kerih bersama mana tuan-tuan? Nak dibandingkan pedang yang panjang, kerih cek ketok je kalau bahasa kita ni. Kerih je ke? Macam mana ni nak berlawan dengan musuh ni? Dengan Portugisnya, dengan Britishnya, dengan mari ni kan, musuh-musuh Allah sebelum ni, hak mereka duk berlawan pakai kerih je ke? Apa hebatnya kerih ni? Tuan-tuan, saya cek kerih ni nombor 2, nombor 1 akal dia dulu. Sebab tu cerdiknya orang Melayu, tuan-tuan, ada satu sifat yang Allah tiupkan, mungkin Allahu a'lam. Tuan-tuan, orang Melayu ni ada satu sifat dia amuk. Bukan mengamuk, yang tu lain. Bukan amuk penyanyi, bukan. Amuk, tuan-tuan buka dalam kamus, apa makna amuk? Sifat berani mati. Sebab tu tuan-tuan tengok, negara yang paling banyak mak rempit dekat mana? Malaysia. Maksud apa? Berani mati. Contohlah kan. Habis SPM, 6 motor bertemu. Lah kali, seorang mati. Berani. Orang lain tak berani tuan-tuan kalau buat mati ni. Orang Melayu jangan. Dia berani mati. Dan saya kaji dalam kajian saya tuan-tuan. Sebelum hari raya, setiap kali hari raya saya pergi negara Arab, saya banyak tempat saya pergi. Orang Arab terutamanya, kalau dia hari raya, anak-anak kecil dia akan beli pistol mainan. Main tembak-tembak, kan, bagi minat dengan pistol apa-apa. Orang Melayu tak ada tuan-tuan. Orang Melayu meriam buluh. Cari tempat lain tak ada. Tanah Melayu je ada. Pergi cari. Tuan-tuan pergi cari dekat Andalusia, dekat Spanyol, dekat negara Eropah, cari. Yang ada tanah Melayu. Termasuklah kita, termasuklah Indon yang namanya tanah Melayu. Apa hebatnya orang Melayu? Tengok meriam buluh. Orang tak boleh buat, kita boleh buat. Dah lah meriam buluh. Sampai berkecai tangan. Ada apa ni? Budak-budak zaman sekarang meriam buluh pun tak tahu. Kan? Yang tahu, buluh ketupat, buluh lemang je dia tahu. Kan? Orang dulu ni, teringat sampai meriam buluh tu diharamkan dalam negara kita. Tuan-tuan tengok. Pasal bahayanya dia tu. Kan? Tapi itulah sifat orang Melayu, dia hebat. Kalau tuan-tuan pergi ke medan perang, saya kira tuan-tuan boleh menang. Pasal apa? Tuan-tuan bijak dan pintar dalam segala tindakan. Tapi ada kelemahan. Kelemahan dia pun Ustaz, tak boleh cerita dalam kuliah, nanti kerana marahnya orang. Baik muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Tuan-tuan, dalam negeri Selangor, saya kaji juga. Tuan-tuan, kita pernah ada seorang sultan yang membaca khutbah dan pengarang kitab. Negeri Selangor. Namanya Sultan Alauddin Sulaiman Shah. Saya dah pergi di kawasan perkampungan dia di Jugra. Perkampungan Istana Lama, sebelah dia Masjid Sultan Lama, ada dekat sana. Sultan Alauddin ini adalah seorang pengarang kitab. Kitab yang dikarang adalah kitab pohon agama, kitab akidah. Kami sebut je, pergi kaji sendirilah. Ini tolong bagi tahu dah, syukur dah, kan. Marah aku Ustaz, tengok jam, tengok Ustaz, kan. Kita tolong kaji. Bahkan saya mengkaji kerajaan Ayutthaya kerana saya mendapati ada 2 fakta yang saya dapat melihat bertemu. Di mana fakta yang pertama, ada yang berkata kerajaan Ayutthaya adalah kerajaan Islam Ayutthaya, kemudian ada yang kata kerajaan Ayutthaya adalah kerajaan Buddha. Apabila 2 fakta sejarah bertembung, saya sendiri nak pergi tempat tu, saya nak tengok. Bila? InsyaAllah bulan 12 ni. Sebab apa? Kerana dalam kajian saya kuat menyatakan kerajaan Ayutthaya bukan kerajaan Buddha. Kenapa? Melihat penemuan ahli saintis menemu beberapa buah masjid di kawasan tapak istana Ayutthaya. Orang Buddha mana bina masjid?
Yang bina masjid ni Islam. Jadi kuat saya kumpulan Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi itu cerita lain. Sekarang kita nak balik ke sini. Maknanya saya dah sebut, ini berdasarkan kajian saya. Bila ada kebangkitan Islam, akan ada musuh yang kuat menentang dia. Waktu tu akan terjadi perang. Perang apa? Siri tamu. Siri satu. Sebab bulan lepas kita dah bagi tahu. Perang dalam Islam ni ada dua siri. Dua siri. Siri pertama, Islam lawan Yahudi. Siri kedua, Islam lawan Nasrani. Siri kedua ni, dia punca berlaku sebab pengkhianatan perjanjian di antara Islam dan juga golongan Nasrani. Tadi kita sebut, ayat Quran sebut yang kuat menentang Islam. Yang terjadi ini bukan pasal kuat menentang Islam, sebab pengkhianatan kepada janji. Itu sahaja. Orang Nasrani ni tuan-tuan, kita kena faham. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut ni, kita nak tahu siapa yang kuat menentang Islam, tengok Quran. Allah kata yang kuat menentang Islam Yahudi dan juga musyrikin. Orang Nasrani kenapa tak masuk? Sebab orang Nasrani ni kebanyakan ada di antara mereka adalah ahli ibadah, masih lagi beriman kepada Allah. Masih ada. Cuma kita tak tahu. Dia punya pendeta-pendeta dia ni ada lagi yang masih beriman, mana ahli ibadah. Sebab tu kalau kita tengok dalam Quran Allah Ta'ala sebut, tatkala hawa nafsu mereka telah memuak ditiupkan oleh syaitan ni, akhirnya mereka memburu Nabi Isa. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Allah sebut dalam Quran. Mereka tangkap, mereka bunuh, wa ma qatalu wa ma salabu, mereka salib. Tapi Allah sebut walakin syubbiha lahum. Setelah mereka bunuh Nabi Isa, mereka ragu-ragu. Kita dah bunuh Nabi Isa ke belum? Dia jadi ragu-ragu. Walakin syubbiha. Syubbiha ni sama-sama. Dah bunuh ke belum? Bahkan Allah Ta'ala sebut pada ayat seterusnya, bal rafa'ahu Allahu ilaih. Allah ambil simpan Nabi Isa dan dia akan turun dalam peristiwa besar kiamat. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi daripada Huzaifah radhiyallahu an, tentang Nabi Isa is back. Atau betul sebab akan kembali. Mana? Coming soon. Boboilah saya tak tahu putih dia. Akan kembali. Nabi Isa akan kembali. Jadi ada mitos ahli kitab Nasrani. Mitos ni pandangan ahli kitab Nasrani. Mereka masih percaya, tapi bukan semua, sikit je. Mereka masih percaya Yesus akan turun di akhir zaman. Ini kumpulan mana? Nasrani. Cuma perang yang berlaku siri kedua nanti, punca dia pasal apa? Sebab mungkir janji ataupun langgar perjanjian. Akhirnya tercatus perang yang namanya perang Malahib, atau perang besar di antara Islam dan juga Nasrani. Tuan-tuan muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita tengok dekat Palestin siapa lawan siapa. Islam lawan Yahudi. Hari ini baru mukadimah, belum masuk siri perang lagi. Baru panas badan. Sebab tu kita tengok ustaz, ramai yang mati. Berapa orang tentera yang mati? Tentera tak ramai yang mati. Yang matinya orang awam, pasal depa attack orang awam. Tentera masih ada. Bahkan hari demi hari apa yang kita dengar, walaupun mereka bantai hospital, bantai sekolah, tapi tentera mereka kena bantai juga. Tank, kapal kereta kebal habis semua kena tembak. Satu hari berapa sampai kerugian besar. Kapal-kapal yang membekalkan senjata Israel dibenam ataupun dijahanamkan di tengah-tengah laut. Dibantai oleh kumpulan Yaman. So, sekarang ni apa yang berlaku kepada Israel adalah kekurangan kelengkapan senjata. Pasal apa? Sebab bekal senjata terputus. Pula tentera Islam dia keluar dengan muka yang sangat garang. Sampai orang Israel ni kata, kami berperang dengan hantu. Ini suara-suara ni dah mula muncul. Dan pula kita dengar baru-baru ni, kan bagaimana seorang hamba Allah, Nabil, Muhammad Nabil, Syahid Muhammad Nabil, rumah dia dikepung oleh tentera Israel. 6 jam dia bertarung seorang dia. 6 jam. Lawan dengan musuh hak kepung rumah. Lepas 6 jam, baru dia gugur syahid. Setelah dia gugur syahid, mayatnya diangkat di atas jentolak, lalu dia ambil gambar, masuk berita. Israel kata, kami sudah menumpaskan pasukan Hamas. Walhal seorang baru. Mana lagi yang lain? Macam tu juga kemarin dulu, jebakan kumpulan-kumpulan Israel cuba menyelinap masuk dalam satu bangunan, berdebu, habis semua bangunan tu diletupkan oleh kumpulan Hamas. Semua mayat-mayat mereka bersepah.
Kita tak dengar yang itu. Pasal apa? Sebab media bukan dikawal oleh kita. Yang sampai Israel hebat. Yang sampai Israel hebat. Sampai orang Melayu kata Israel the best. Yang kita tak tahu, kawan-kawan kita dekat sana memang berjuang mati-matian. Sebab kalau orang katanya saya, Ustaz, ada tak genjatan senjata? Tak akan berlaku. Saya nak tuan-tuan fikir kenapa saya kata tak akan berlaku. Cuma kita tengok sekejap. Kumpulan Hamas telah menyatakan pendirian mereka dengan tegas. Kami adalah benteng yang terakhir. Kami hanya ada dua pilihan. Sama ada menang atau mati syahid. An-nasru aw istishhad. Menang atau mati syahid. Itu ucapan Abu Ubaidah. Setiap kali keluar tersebar dalam media sosial ucapan itu, perkataannya akan ada. Di akhir dia, gulung dia, menang atau mati syahid. Orang Israel lain pula. Kita cek dalam Quran. Orang Israel dalam Quran sifat dia sombong, sifat dia belagak, sifat dia takabur, dia rasa dia hebat. Jadi tuan-tuan, kalau kita ambil daripada sifat itu, kita ambil ucapan kumpulan Hamas, agak-agak berlaku tak genjatan senjata? Orang sombong mana boleh mengaku kalah? Dia tak akan mengaku kalah. Paling-paling cokiah pun kita berhenti rehat sekejap. Yang tu ada. Walaupun didesak oleh mereka, dia tak akan buat. Pasal apa tak akan buat? Sebab dia sudah malu besar. Sebab tu kita baca dalam ayat Quran pada pengajian yang lalu. Surah Al-Isra. 2 kali dia akan buat kerosakan di atas muka bumi dan Allah Ta'ala datangkan hukuman. Hukuman pertama dah berlaku. Bila? Dalam peperangan Khaybar. Allah hukum mereka. Dalam perang Khaybar, tentera Yahudi 10,000. Hebat ni, 10,000. Semuanya gagah perkasa. Orang yang batalionnya Masya Allah luar biasa. Lawan dengan tentera Nabi SAW yang hanya ada 1,400 dalam peperangan Khaybar. Perang Khaybar ini Allah izinkan Islam mencapai kemenangan. Sebab tu dia cukup takut kalau dengar nama Khaybar ni. Lepas tu di media TikTok pun sama. Keluar Khaybar kena blok. Budak Palestin kalau dia pegang batu, dia sebut Khaybar, Khaybar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Dia tentera Israel ni lari celapak sampai nampak pampers, tuan-tuan. Sungguh. Mereka cukup takut kerana bila sebut Khaybar, itu hukuman yang mereka telah lalui zaman berzaman. Dan Allah Ta'ala sebut, kami berikan mereka ketenangan dan kemenangan. Hari ini mereka dah menang. Semua bumi Palestin tu di bawah tangan dia. Dia dah berkuasa bumi Palestin seluruhnya. Ya, walaupun kita tak nampak dia jajah masuk dalam bumi Gaza, hakikatnya kuasa jana elektrik, air, bekal, semua dalam tangan dia. Sebab tu pintu Rafah nak buka kena minta izin dengan Israel. Walhal pintu Rafah dalam Mesir. Bila sebut dalam Mesir, pintu tu milik Mesir. Mesir boleh buka, boleh tutup. Tetapi kenapa nak kena minta izin dengan Israel? Nak bagi tahu bumi Palestin itu Israel telah berkuasa sepenuhnya. Sebab tu dia sekat air, dia sekat internet, dia sekat elektrik. Maksudnya dah berlaku dah, Israel dah diberi kelebihan dapat menakluki bumi Palestin. Lalu Allah Ta'ala sebut, kami datangkan hukuman yang kedua. Surah Al-Isra, ayat 6, ayat 4 sampai ayat 8. Boleh rujuk balik. Kami datangkan hukuman yang kedua, kami hantar bala tentera yang menyuramkan wajah mereka. Ni hari inilah kita dapat tengok. Sampai kebangkitan Imam Al-Mahdi. Perang takkan habis. Selagi orang Islam tak mati syahid, tak mati semuanya, masih ada lagi dalam terowong pun nak masuk kena perangkap, habis pakat mati di bom dalam terowong ya. Yang masuk kena bom dalam terowong, yang lepas keluar tengok dekat luar mayat dah bergelimpangan. Habis tentera mereka dibantai dekat luar. Semua tu perangkap-perangkap yang dipasang oleh kumpulan siapa tuan-tuan? Pejuang-pejuang Islam di bumi Gaza. Jadi Nabi dah sebut apa yang terjadi setelah mana bangkitnya sistem khilafah akan berlaku gempa bumi. Dan selepas gempa bumi, perkara besar akan berlaku, yakni peperangan besar akan berlaku di antara Islam dan Yahudi dalam satu perang yang namanya Armageddon. Akan terjadi. Lepas tu apa jadi Ustaz? Lepas tu Imam Mahdi akan bergabung dengan Nabi Allah Isa AS. Mana Ustaz dapat? Pandai-pandai je. Pasal orang tanya, Imam Mahdi
Nabi Isa, Dajjal. Agak-agak siapa yang akan muncul dulu di akhir zaman? Tuan kena ambil tahu juga, kena ambil tahu. Mula-mula akan muncul Imam Mahdi. Sebab saya ambil periwayatan Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi disebut dalam hadis tersebut, Imam Mahdi bila dia muncul, dia akan memerintah dunia 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Atas daripada tu tak ada. Pasal 5, 7, 9 syak perawi hadis. Perawi hadis riwayat Imam Tirmizi dia syak. Mungkin 5, mungkin 7, mungkin 9. Atas daripada tu tak ada. Dalam riwayat Imam Abu Daud sebut bahawa Imam Mahdi kalau dia muncul, dia akan memerintah dunia selama 7 tahun. Sab'a sanawat, 7 tahun. Selepas 7 tahun, summa yanzilu Isa bin Maryam, maka turunlah Nabi Allah Isa AS. So dunia akan tenang, akan aman di bawah sistem khilafah selepas makna muncul Imam Mahdi selama 7 tahun. Selepas 7 tahun bergabungnya Imam Mahdi dengan Nabi Allah Isa AS, meluru untuk menghentam musuh-musuh Allah yang baki, saki-baki yang ada yang tinggal. Ini akan berlaku. Tuan-tuan muslimin muslimat dimuliakan oleh Allah SWT. Kesimpulan pasal tengok jam ni kan, bila nak habis sejarah panjang-panjang ni tak boleh kan. Ada orang dia minat, ada orang dia tengok jam, tengok ustaz kau apa nak berhenti. Kita bagi kesimpulan. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulan hadis yang kita baca pada malam ini, periwayatannya saya bacakan sanad tadi supaya tuan-tuan tak bergaduh dengan saya tentang hadis ni. Saya baca sanad tadi, bila sebut haddasana, itu periwayatan dia. Itu periwayatannya. Sanad hadis dia, Nabi sebut apa? Nabi sebut tentang Ibnu Hawalah kerana mereka tak dapat bawa kembali harta rampasan. Nabi doa supaya Allah Ta'ala pelihara mereka. Dan Nabi sebut salah satunya, Nabi kata bila bangkitnya sistem khilafah di Baitul Maqdis. Nampak tak? Nabi tak sebut tempat lain. Nabi sebut Baitul Maqdis. Maksud Baitul Maqdis dekat mana? Malaysia ke? Tak, Palestin. Di Palestin. Bila bangkit sistem khilafah, akan berlaku gempa bumi. Maksudnya apa? Bukan Allah nak azab sistem khilafah, tak. Allah datangkan gempa bumi, goncangan untuk menggoncangkan orang munafik yang masih bersembunyi. Munafik ni akan keluar habis. Sebab munafik ni lah intelijen dia, punca ni. Hak jadi punca Islam tak keruan hari ni, yang tak terbela hari ni. Jangan munafik ni lah, duk cakap tak dan dia. Jadi bila berlaku gempa bumi, geng munafik akan keluar. Kemudian akan berlaku umurul izam, perang besar. Ini akan terjadi, bencana besar yang akan terjadi. Selepas itu, tuan-tuan, Nabi sebut, sesungguhnya ketahuilah olehmu, kiamat dan pada saat itu sudah sangat-sangat hampir. Maksudnya apa? Dah dekat sangat dah dengan kiamat. Mudah-mudahan kesimpulan yang pertama kita dapat manfaatnya. Kemudian yang kedua, apa yang saya sebut bahawa kita sangat dahagakan sistem khilafah. Kerana melihat sistem dunia yang tidak ada keadilan untuk agama Islam. Walaupun ditindas, dibunuh beramai-ramai, masih lagi bersuara Islam adalah orang yang paling jahat. Sedangkan kita mempertahankan agama kita. Mereka sedang mempertahankan Masjidil Aqsa. Tuan-tuan, Palestin ni, mereka, kita terhutang budi kepada mereka. Sebab mereka jaga Baitul Maqdis itu dengan darah mereka. Baitul Maqdis, bumi Palestin ini dijaga oleh orang Arab dengan darah mereka. Jadi kita orang Islam, mereka adalah Islam, kita bersaudara. Jadi kita terhutang budi kepada mereka. Macam mana nak bayar hutang budi ni tuan-tuan? Hutang budi ni mesti dibayar dengan pengorbanan jiwa dan harta pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekurang-kurangnya janganlah kita lafazkan kumpulan pejuang Islam di sana sebagai teroris. Jagalah hati dan perasaan mereka. Mereka sangat kecewa. Mereka tolong kita, tiba-tiba kita hina mereka.